إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hari ini saya terlintas untuk memberi petua persamaan ataupun kesamaan antara aliran Syiah dan mana-mana aliran yang sesat yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini insya-Allah saya ambil satu persamaan, naqul persamaan al-tashabuh. Kesamaan ke persamaan? At-tashabuh, persamaan. Nah, persamaan antara Syiah dan aliran-aliran yang seleweng. Dia satu. Antara paling utama, mengagungkan ketua aliran dia. Mengangkat martabat ketua dia kepada satu kedudukan yang kadang-kala boleh jadikan ketua dia satu tahap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala sikap melampau mereka untuk mengagungkan ketua, mereka boleh meletakkan ketua sama tahap dengan Tuhan. Wal-iyadzu billah. Inilah saya boleh katakan satu perkara yang kita boleh melihat. Kalau kita nak tahu aliran ni sesat ke tidak, cuba tengok bagaimana ajaran yang telah diserapkan kepada pengikut supaya mengagungkan ketua dan menjadikan ketua lebih kurang seperti Nabi ataupun seperti Tuhan. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Sebab syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kena fahami, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentang ajaran yang mengagungkan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut, cuba tengok Al-Quran banyak sebut. Antara ayat yang paling jelas surah Ali Imran, tengok ayat ni. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Ya Allah. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dalam Islam ajaran ataupun dakwah tunjang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu tidak menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk ataupun corak. Tidak boleh menjadikan manusia seperti dewi ataupun Tuhan ataupun separuh Tuhan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak manusia sembah Allah, bukan sembah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menyeru manusia sembah diri dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul ya ahlal kitab." Kalau kita nak menyeru orang Yahudi dan Nasrani untuk Islam, apakah
prinsip dakwah kita, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kita nak jumpa, insya-Allah kita dengan Yahudi dan Nasrani, kita boleh ajak untuk mencari titik persamaan, iaitu tengok, tapi dengan syarat alla na'budu illallah. Tak boleh sembah selain Allah. Tak boleh. Nak sembah Isa, nak sembah Jesus, nak sembah padri, nak sembah mufti, nak sembah raja, alla na'budu illallah. Kemudian wala nusyrika bihi syai'a. Tak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa jua benda. Ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan kita melantik setengah orang kita sebagai Rabb, seperti Tuhan, ataupun seperti kita bagi dia satu kedudukan di mana dia boleh buat syariat. Kita tengok kadang-kadang orang, tok guru, ketua tarikat, ketua jabatan agama, apabila dikeluarkan fatwa di mana dia menghalalkan sesuatu yang Allah dan Rasul haramkan, dia sebenarnya telah melantik diri dia sebagai sekutu bagi Allah. Siapa yang menghalalkan sesuatu makanan? Allah dan Rasul. Siapakah yang menghalalkan sesuatu makanan? Allah dan Rasul. Siapa yang buat syariat? Boleh buat, tidak boleh buat? Allah dan Rasul. Tapi bila kita melantik satu pihak di mana pihak ini boleh buat keputusan yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, maka menjadi satu syirik. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syura, am ittakhadhu min dunillahi syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Surah Asy-Syura, cuba tengok ayat 14. Ayat 13. Am ittakhadhu min dunillahi syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Boleh tak tengok ayat ni? Tengok kejap. Surah Asy-Syura ayat 14. Cuba tengok. Surah Asy-Syura. Sepatutnya adik-adik ni hafal dah, tak? Ke tak lagi? Penting, surah Asy-Syura ni penting sangat. Tengok ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib. Lepas tu jumpa. Am ittakhadhu min dunillahi syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Jumpa tak? Am ittakhadhu. Jumpa ayat 14 surah Asy-Syura. Jumpa. Ya Allah, lamanya. Mana kita ni? Sepatutnya kalau kita nak wujudkan pelapis untuk jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, petik ayat kena terus sambung. Jumpa tak? Tak jumpa lagi. Surah Asy-Syura ayat 14. Jadi atas dia wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum.
Oh bukan 14, bukan. Muka surat satu lagi. Minta maaf. Cuba tengok muka surat satu lagi. Buka. Pelek satu lagi. Ayat 16. Lagi bawah sikit lagi. Bawah sikit. Tadi muka surat betul. Bawah sikit. Bukan ayat yang ini tadi saya baca. Ayat 13. Muka surat sebelah pelek. Tengok hujung bawah. Walladzina ittakhadhu min dunillahi syuraka. Am ittakhadhu min dunillahi syuraka. Ayat 16, 17. Tak jumpa? Saya kena cari. Am ittakhadhu min dunillahi syuraka'a syara'u lahum am lahum syuraka'u. Minta maaf. Ayat 21. Minta maaf. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Ayat 21. أيوة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ayat 21 surah Asy-Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala kata ataupun mereka dah ada sekutu, syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apabila ada pihak yang mewujudkan syariat baru, mereka keluarkan hukum baru yang terang-terangan dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan hukum dia, maka menjadi satu syirik juga. Dalam Islam, apabila seorang ahli agama, ahli jawatan kuasa, tak kira ahli agama, apabila dia menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, maka dia telah melantik diri dia sebagai Rabb, Tuhan. Jelas tak ni? Poin ni jelas tak? Sekali lagi saya ulang. Apabila seorang, tak kira kedudukan dia, ustaz, tuan syekh, tuan guru, mufti, pemerintah, ulama, apabila dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka telah melantik diri dia sebagai Rabb, Tuhan. Wal'iyadu billah. Sebab al-musyarri' huwa Allah wa Rasul. Syariat ni, syariat datang daripada siapa? Allah dan Rasul. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah. Tengok ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala asy-syahrul haram wala al-hadya wala al-qala'id. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Benda yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, maka kamu tak boleh nak jadi halal. Inilah poin yang orang Islam tak faham. Dan inilah masalah orang Arab jahiliyah dulu. Mereka akan menghalalkan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sebagai bulan haram. Seperti mana dalam surah At-Taubah ada ayat dia. Surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Dalam syariat Allah sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak zaman Allah Subhanahu wa taala cipta bumi dan langit,
Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada 4 bulan haram manusia menyerang manusia lain, tak boleh menzalimi manusia di 4 bulan. Wallahu alam, yakni Muharram wa Rajab wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Dipanggil 4 bulan haram. Siapa yang haramkan 4 bulan ini? Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis sahih dalam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahawasanya 4 bulan ini haram. Tapi di zaman Arab jahiliyah mereka tukar. Kerana mereka bila nak serang satu kabilah, tiba-tiba mereka dah buat rancangan untuk serang satu kabilah, mereka terserempak kononnya mereka tengok, bulan ni bulan Muharram, kita tak boleh. Dalam syariat Allah sejak Nabi Ibrahim, sebab orang Arab ni dia sebenarnya ramai, mereka ikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka orang-orang Arab ni, kabilah ni, untuk menghalalkan serangan tentera mereka atas kabilah lain, mereka akan buat akan pindah daripada bulan Muharram. Mereka kata tak apalah, tahun ni bulan Muharram kita halalkan peperangan, kita pindah ke bulan Safar. Tengok, dia boleh ubah sebab ikut suka dia. Tapi haram. Allah Subhanahu wa taala kata bulan Muharram haram. Maksudnya haram menumpahkan darah. Tak boleh menumpahkan darah kabilah lain. Tak boleh. Syariat ini bertentangan dengan rancangan kami, maka pindah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bidas dan sangkal. Sahih sangkal? Naam. Sangkal, naam. Allah Subhanahu wa taala membongkarkan juga perbuatan orang Arab jahiliyah. ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. Ya Allah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Kekufuran orang jahiliyah dulu bertambah kufur. Bila mereka boleh buat pindaan, bulan Muharram tahun ni akan jadi halal, tahun depan kita kembalikan kehormatan bulan haram ikut suka kita. Sebab itulah tuan-tuan, bila manusia dah mula buat pindaan dalam hukum Allah dan Rasul, maka ketahuilah mereka telah mula masuk dalam lubang syirik. Wal'iyadu billah. Jadi kita nak ajak orang Kristian dan Yahudi masuk Islam, bagaimana sedangkan kita telah ikut mereka? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tak boleh melantikkan mana-mana orang, ustaz, tuan guru, tuan hakim, qadi, mufti, pemerintah, tak boleh menjadi Tuhan selain Allah. Ustaz, mana boleh jadi Tuhan selain Allah? Boleh. Bila kita terima hukuman yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Bila kita terima bulat-bulat seperti riba. Riba dijadikan halal. Tukar nama tetap riba dalam bank. Arak dipromok dan dijual terang-terangan. Kenapa kamu jual arak? Ustaz, nak macam mana? Kita ramai orang bukan Islam, kita nak benarkan mereka minum. Tengok, ubah hukum Allah. Nampak tak? Subhanallah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan padri Tuhan selain Allah. Bila seorang sahabat, yakni Adi ibn Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu, sebelum masuk Islam, dia orang Kristian. Dia kata, ya Rasulullah, inna la na'buduhum. Ya Rasulullah, kita tak sembah padri dan pendeta. Kami tak sembah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata,
halalu lahumul haram wa ahallu lahumul haram fadzalika ibadatuhum iyyahum. Bila padri dan pendeta mengubah hukum Allah, menghalalkan perkara yang Allah haramkan, mengharamkan perkara yang Allah halalkan, maka itulah pendeta dan padri menjadi Tuhan, dan mereka angkat darjat mereka jadi Tuhan selain Allah, sebab mereka buat syariat baru. Jelas insya-Allah? Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita cakap sombong ataupun jangan cakap besar. Islam pun kita tidak menepati syariat Allah dalam hukum perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal sikit Islam. Islam tinggal salat sahaja. Islam di Malaysia, di negara Arab pun tinggal satu je, salat. Itu pun mereka dah kacau. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga umat dia sampai hari kiamat. Masih ada umat Islam yang menegakkan salat rapat, walaupun dibenarkan oleh ulama yang mengikut Yahudi dan Nasrani, wal'iyadzu billah. Jadi kita nak tengok persamaan. Sebab itulah saya kata, orang tanya saya, Ustaz, Malaysia ni Syiah tak boleh masuk. Saya senyum. Syiah tak boleh masuk, walaupun saya kata perkataan yang kasar, tapi Syiah di Malaysia telah bertapak sejak 40-an, 50-an. Di Johor Syiah kuat. Di Johor, di Negeri Sembilan, di Terengganu, di Kelantan ada Syiah. Dan mirip-mirip ciri-ciri yang kita terima daripada Syiah, antaranya mengagungkan ketua tarikat ataupun mengagungkan tuan guru, sehingga tuan guru, kata-kata tuan guru tak boleh nak bidas, ataupun tak boleh nak sanggah, ataupun tak boleh nak tegur. Ni bukan cara Islam dan bukan cara sunnah, bahkan bukan cara sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri, nak bagi satu contoh. Ya Allah, kesian jemaah, saya panjang sokmo, tak apa kau. Ni bulan Ramadan je semangat ni. Lepas Ramadan sibuk semacam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nisa'i wa Tirmizi. Cuba tengok sahabat, dia tak terima perubahan dalam sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun datang daripada siapa-siapa dia. Abu Sa'id Al-Khudri qal, kunna fi zamani Rasulillah. Dengar betul-betul, ni pasal zakat fitrah. Ni pasal zakat fitrah ni. Kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakat al-fitrah sa'an min tamr wa sa'an min sya'ir atau sa'an min zabib atau sa'an min aqt. Inilah 4 jenis makanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan sahabat dia keluarkan zakat fitrah. Sa' yani 4 genggam. Sa' 4 genggam. Yani sekilo. Bekurang lah. Bekurang, naam. Barakallahu fikum syekhuna. Syekhuna pun boleh betulkan saya insya-Allah, sebab dia lebih alim daripada saya bab ni. Sa'an min sya'ir. Satu, yani 4 genggam sya'ir barley. Atau sa'an min tamr. Ni kalau nak ikut sunnah betul, kita kena keluarkan 1 kilo barley, 4 genggam barley ataupun 4 genggam kurma. Hintah, aqt. Al-aqt sini tak ada, orang tak makan sini di negara Arab. Al-aqt yani dia yogurt yang telah dibeku dengan garam. Jadi orang Arab Jordan, orang Arab Saudi dia makan. Sebab tu mereka ada satu masakan dipanggil mansaf. Mereka makan nasi dengan yogurt yang masin. Jordan, Syria, Saudi makan. Dipanggil al-aqt. Sini tak ada. Tapi kalau nak rasa, kena pergi kedai Palestin, Jordan, dia buat. Sa'an min tamr, wa sa'an min sya'ir, wa sa'an min aqt, wa sa'an min zabib. Dan juga 4 genggam kismis. Inilah zakat fitrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Maka bila umat Islam dapat membuka negara Syam, Muawiyah radhiyallahu an bila pergi bumi Syam, dia jumpa as-samra. As-samra ni gandum. As-samra ni
adalah gandum, di mana umat Islam, yakni manusia, masyarakat bumi Syam, mereka makan gandum. Bila kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Faja'a ilaina Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah." Muawiyah datang ziarah kami di Madinah. Fasa'ada al-mimbar. Muawiyah bagi khutbah, sahabat hebat. Faqal, "Inni ara anna muddaini min hadhihi as-samra ya'dulu sa'an min sya'ir." Muawiyah bawa pendapat baru, iaitu 2 genggam gandum boleh ganti 4 genggam kurma ataupun barley ataupun kismis. Jadi dia tukar apa? Timbangan. Dan tukar timbangan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bantah. Mana gitu? Padahal tuan-tuan rahmati Allah, hadis ini bukan untuk mencari kelemahan ataupun kesalahan Muawiyah. Jangan salah faham. Muawiyah radhiyallahu anhu warda tetap seorang sahabat yang hebat. Tapi nak tunjuk bagaimana sahabat tetap akan ikut sunnah Rasulullah walaupun ada perubahan daripada sahabat lain. Sebab Abu Sa'id Al-Khudri lebih alim daripada Muawiyah. Seperti mana semalam kita tunjuk kelebihan ilmu Abdullah ibn Mas'ud berbanding Abu Musa Al-Ash'ari. Semua sahabat hebat, tapi ada kelebihan di segi ilmu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Wallahi ana abqa ukhrijuha kama kunna nukhrijuha fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Sa'id Al-Khudri kata, "Aku tetap keluarkan zakat fitrah, iaitu 4 genggam kurma, zabib, kismis ataupun aqt ataupun barli, seperti mana kita keluarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Walaupun kata walau abqa li wahdi, kalau Abu Sa'id kata radhiyallahu an, kalau aku tinggal seorang, aku tak akan ubah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke tak? Tak boleh tukar. Inilah manhaj sahabat. Ustaz, orang ramai tubik duit zakat fitrah, ikut mu. Oh, ikut demo-demo nak keluar, sila, orang tak paksa, tapi aku nak ikut sunnah. Ustaz, duk melawan pejabat agama kau, bergerak sungguh. Inilah ijma' umat Islam. Dah, bukan ijma'. Imam Syafi'i rahimahullah diwajibkan keluar zakat fitrah, seperti mana Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri tak pasti, minta maaf. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, mereka kekal keluarkan zakat fitrah sa'an min sya'ir atau sa'an min tamr atau sa'an min zabib atau sa'an min aqt. Ni ulama. Kenapa kita di Malaysia sekarang ni keluarkan duit? Sebab kita ada mazhab lain. Mazhab ikut suka mufti. Lepas tu orang kata, oh kita kat Malaysia ikut Syafi'i. Ikut Syafi'i apa? Ikut Syafi'i apa? Tak ikut Syafi'i pun. Kita tak ikut mazhab, tuan-tuan. Kita ikut mazhab, ikut suka ulul amri. Naam. Tapi kenapa kita wajib dijahilkan di Malaysia? Supaya jangan pertikai. Sebab itulah masyarakat mesti kena jahil. Tak tahu. Hatta kitab ulama dulu tak tahu. Subhanallah. Hatta Imam Nawawi rahimahullah, dia kata wajib keluarkan zakat makanan. Saya dulu tak tahu, tapi bila kita mendalami ilmu sunnah, terbuka mata. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, minta maaf kita jauh sikit, tapi kembali balik semula, bahawasanya jangan mengagungkan manusia. Hormat. Kita hormat ulama, kita suka mereka, tapi bila sampai tahap mereka melanggar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta maaf. Ni bukan aliran ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Sebab kalau awak sunnah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ma kana alaihi as-sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi mengagungkan ketua, mengangkat martabat dia sampai tahap pergi cium kaki dia. Allahu akbar. Ni apa tuan-tuan? Cium kaki ketua. Cium Allahu Rabbi. Apa benda ni?
Adakah ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, dan langsung tidak. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ayat 79. Cuba tengok surah Ali Imran, takut saya silap. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Saya rasa hafalnya surah Ali Imran. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله سبحانه وتعالى kata ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kenabian kepada seorang manusia, tugas dia bukan untuk menyuruh manusia kunu ibadan li, jadi hamba aku, jadi sembah aku. Tak. Tidak ada seorang nabi pun menyuruh manusia untuk sembah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi paling hebat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atrat an-nasara al-masih ibn maryam. Jangan melampau puji aku seperti mana Yahudi dan Nasrani puji Nabi Isa dan angkat martabat dia jadi seperti anak Tuhan. Walakin qulu abdullah wa rasuluh. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah, hamba Allah, dan nabi Allah, rasul Allah. Hadis terakhir insyaallah, hadis rawahu Imam Ahmad عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. Ada seorang, habis sekali, last sekali, ada seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Muhammad ma syaa Allah wa syi'it. Dia kata ma syaa Allah wa syi'it, ya Rasulullah, kehendak engkau dan kehendak Allah. Ma syaa Allah wa syi'it. Dia kata kita ikut kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Marah Rasulullah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aj'altani wallahi adla, aj'altani wallaha adla. Marah Rasulullah. Kenapa Rasulullah marah sallallahu alaihi wasallam? Baginda kata menjadikan aku dengan Allah sama taraf. Bal qul ma syaa Allah wahdah. Kata ma syaa Allah wahdah, kita ikut kehendak Allah sahaja. Ya Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak orang meletakkan Rasulullah sama taraf dengan Allah, tak boleh. Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul yang hebat, tapi dia manusia. Dia manusia, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita tengok mana-mana aliran dah mula mengangkat ketua dia menjadi satu super sim, apa orang putih panggil apa? Mantan aku Superman. Menjadikan manusia macam yalah, cium tangan dia, letak apa? Saya pernah tengok antara orang yang tarikat yang sesat, mereka bila masak juadah buka puasa, mereka akan panggil tuan guru, itu ludah Allahu Rabbi, ludah dalam nasi, kerana tuan guru ada berkat. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pergi basuh kaki tuan guru, ambil macam fahaman sesat, dijertih dulu, dia panggil ayah ping. Ayah ping, tuan-tuan, ayah ping, ketua tarikat yang sesat. Bayangkan mereka akan sediakan bendi, kaki ayah ping direndam dalam air yang busuk ni, basuh air dia, basuh kaki dia dengan sabun apa semua, air rendaman kaki dia diminum oleh pengikut. Allahu Akbar. Tuan, adakah ini agama? Waliyadu billah. Islam agama yang membebaskan manusia daripada menjadi bodoh, minta maaf dengan perkataan yang berat, tapi manusia akan menjadi cerdik dan mulia di dalam Islam, bukan menjadi manusia yang kurang cerdik dan diperbodohkan oleh gulungan-gulungan yang menggunakan nama Allah. Karunia inilah tarikat
والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.